Terima kasih kepada Yang Ketua kerana memberikan peluang pada saya untuk membahaskan Belanjawan 2025. Tuan Yang Ketua, saya bersyukur melihat data-data ekonomi yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun semasa membentangkan Belanjawan 2025 pada hari Jumaat yang lalu. Pertumbuhan ekonomi suku kedua 2024 mencapai 5.9%. Pengangguran setakat bulan Ogos 2024 menurun kepada 3.2%. Tahap inflasi pada bulan Ogos 2024 turun pada 1.9%. Jumlah pelaburan yang diluluskan bagi separuh pertama 2024 melonjak kepada 160 bilion. Data-data yang positif ini, Tuan Ketua, sepatutnya memberikan kesan yang baik kepada rakyat. Namun kajian-kajian yang dilaksanakan oleh beberapa badan bebas menunjukkan keadaan sebaliknya. Kajian yang dijalankan oleh Malaysian Institute for Economic Research (MIER) misalnya mendapati 72% responden terjejas dengan ketara akibat kenaikan kos sara hidup, dengan majoriti daripada mereka terpaksa mengurangkan perbelanjaan harian mereka. Kajian ini juga mendapati 99% responden risau dengan masalah kos sara hidup. 96% mengatakan kebimbangan utama mereka adalah berkaitan kenaikan harga barangan runcit dan makanan, diikuti penjagaan kesihatan sebanyak 83% dan utility 31%. Kajian oleh UNICEF dan UNFPA pula mendapati 80% isi rumah menghadapi kesukaran untuk mencukupkan keperluan asas mereka. Lebih tinggi berbanding 70% semasa pandemik COVID-19 yang Ketua. 95% kanak-kanak daripada isi rumah berpendapatan rendah hidup dalam keadaan kemiskinan, dengan lebih separuh daripada mereka makan kurang 3 kali sehari. Maksud saya, Tuan Ketua, walaupun kita bangga dengan data-data ekonomi yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, kita juga mesti melihat realiti di bawah. Adakah data sama dengan realiti? Berdasarkan dapatan-dapatan kajian yang saya sebutkan tadi, malangnya ia tidak sama. Walaupun angka-angka ekonomi menunjukkan tren yang positif, masih ramai rakyat di luar sana yang menderita akibat kenaikan kos sara hidup. Tuan Ketua, rakyat berharap agar kerajaan melakukan sesuatu untuk meringankan bebanan mereka melalui belanjawan ini. Tetapi apa yang kita lihat dalam belanjawan ini adalah sebaliknya. Jumlah subsidi dan bantuan sosial dikurangkan sebanyak 14.4%, iaitu daripada 61.4 bilion pada tahun 2024 kepada 52.6 bilion pada tahun hadapan. Subsidi RON 95 juga akan ditarik balik pada pertengahan tahun hadapan. Kita tahu ini adalah penerusan dasar rasionalisasi subsidi yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan sekarang. Persoalannya ialah apa kesannya kepada rakyat. Dalam keadaan rakyat sedang menanggung beban kos sara hidup yang tinggi dan juga harga barang melambung, kerajaan tarik subsidi dan juga naikkan cukai. Kesan langsung daripada tindakan ini ialah harga barang akan menjadi lebih mahal dan beban yang ditanggung oleh rakyat semakin berat. Dengan kadar inflasi dijangka meningkat antara 2 sehingga 3.5% pada tahun hadapan, kerajaan perlu menimbang semula dasar dan cara pelaksanaan rasionalisasi subsidi ini. Jika subsidi petrol 95 ditarik pada tahun hadapan, pastinya akan ditarik pun. Saya pasti kesan berantainya akan dirasai oleh rakyat. Walaupun kerajaan memberikan jaminan bahawa hanya golongan T15 yang akan membayar lebih, tetapi siapakah golongan T15 ini? Berapa jumlah mereka? Adakah mereka ini golongan maha kaya dan sebagainya? Menurut data Jabatan Perangkat Malaysia, mereka yang berdapatan isi rumah sebanyak RM13,295
adalah tergolong dalam kelompok pendapatan 15% tertinggi di negara kita. Mereka ini mungkin suami dan isteri yang berpendapatan sekitar RM7,000 sebulan. Mereka bukanlah golongan maha kaya dan dengan hutang rumah, hutang kereta, yuran pendidikan anak-anak dan lain-lain tanggungan pendapatan boleh guna ataupun disposable income mereka mungkin tidak seberapa untuk menyerap kenaikan harga petrol. Dan jika mereka adalah golongan peniaga dan usahawan, kos kenaikan harga petrol yang terpaksa ditanggung mungkin akan dipindahkan kepada pengguna dengan menaikkan harga barang dan perkhidmatan. Akhirnya, yang terjejas dengan penghapusan subsidi petrol ini bukan hanya golongan T15 tetapi juga golongan B40 dan M40. Pada masa yang sama, kerajaan pun belum muktamadkan lagi siapa yang termasuk dalam golongan T15. Apa kriterianya? Berapakah jumlahnya? Jadi tanpa memuktamadkan siapa dan berapa jumlah mereka, bagaimana kita boleh pastikan hanya 15% ataupun 5 juta saja yang akan terjejas. Tuan Ibu Ketua, kerajaan telah pun membuat keputusan untuk menaikkan gaji minimum baru kepada RM1,700 mulai Februari 2025. Kenaikan gaji minimum ini ada pro dan kontranya. Di pihak pekerja yang akan menerima manfaat daripada kenaikan gaji, sudah pastilah keputusan ini disambut dengan gembira. Di pihak majikan yang mampu menyerap peningkatan kos upah, keputusan ini tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Malah ia mampu meningkatkan nilai pampasan pekerja kepada KDNK. Namun ia akan menjadi masalah jika majikan memindahkan kenaikan kos upah pekerja kepada pengguna. Harga barang dan perkhidmatan sudah pasti akan naik dan sudah pun naik. Semua ini tentunya memberikan kesan pada kuasa pembeli pengguna. Apatah lagi ditambah dengan bebanan kos perbelanjaan yang sedang dirasai rakyat akibat rasionalisasi subsidi, kenaikan tarif elektrik, air, peningkatan SST dan cukai-cukai yang lain. Akhirnya, pekerja yang menerima kenaikan gaji ini pun terpaksa berhabis wang untuk menampung peningkatan perbelanjaan harian. Tuan Yang Ketua, justru kenaikan gaji minimum mestilah disokong dengan dasar dan tindakan kawalan harga yang jelas. Tindakan penguatkuasaan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 mestilah diperkasakan supaya sebarang kenaikan yang tidak wajar dikenakan tindakan yang tegas. Penguatkuasaan perlu lebih berkesan dan juga meluas. Dan di samping itu, kerajaan juga mestilah lebih berhati-hati dalam melaksanakan apa-apa dasar yang boleh menyebabkan kesan berantai ke atas kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Selain itu, Yang Ketua, kerajaan mestilah melihat secara terperinci masalah yang dihadapi oleh syarikat-syarikat kecil yang tidak mampu menampung kenaikan kos operasi syarikat akibat kenaikan kos upah. Ini kerana kesan berantai kenaikan gaji minimum ini adalah besar. Ia bukan sekadar kenaikan kos upah yang terpaksa ditanggung oleh syarikat, tetapi juga kos operasi logistik, inventory dan lain-lain lagi. Pembekal akan menaikkan harga, syarikat pengangkutan akan menaikkan harga, perkhidmatan-perkhidmatan yang biasa digunakan oleh syarikat juga akan naik harga, dan saya bimbang akhirnya syarikat-syarikat kecil yang tidak mampu menampung kenaikan kos akan membuang pekerja ataupun syarikat gulung tikar. Beberapa hari yang lepas, Tuan Yang Ketua, media telah melaporkan yuran tadika dan taska seluruh negara dijangka naik antara 20 sehingga 25% tahun depan berikutan kenaikan kadar gaji minimum. Ini kesan serta-merta yang mengakibatkan kenaikan kos operasi bukan saja gaji pekerja, malah kenaikan kos bahan mentah, makanan, bahan mengajar, kadar sewa dan utili. Situasi ini yang Ketua menggambarkan ramai majikan yang sebenarnya tersepit namun terpaksa mengambil langkah untuk menaikkan harga barangan dan perkhidmatan demi kelangsungan operasi perniagaan mereka.
Ini bermakna wujud risiko pengusaha kecil yang berdepan kemungkinan menutup operasi mereka sekiranya kos operasi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh mereka. Lebih-lebih lagi, ramai dalam kalangan pengusaha PMKS ketika ini yang masih bergantung pada sumber pembiayaan dan dasar subsidi kerajaan yang sedia ada. Antara yang paling terkesan tentunya golongan usahawan Bumiputera, dan saya tidak nampak kesungguhan kerajaan dalam nak memastikan golongan Bumiputera yang terjejas ini dibantu dengan secara yang bersungguh-sungguh. Dan saya khawatir golongan ini akan terus dibelenggu masalah aliran tunai dengan kenakan kos modal dan buruh. Justru saya berpandangan, Tuan Ketua, adalah wajar kerajaan melaksanakan pelan yang lebih komprehensif supaya perniagaan dapat terus bernafas dan kekal berdaya saing. Misalnya, kerajaan boleh mempertimbangkan pelaksanaan program subsidi upah untuk syarikat-syarikat kecil bagi meringankan beban kenaikan kos operasi syarikat dan pada masa yang sama mengelakkan mereka membuang pekerja untuk mengurang kos operasi mereka. Program ini pernah dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah program penjana semasa COVID-19 dan saya fikir jumlah yang diperlukan pada waktu ini tidaklah sebesar dahulu dan ianya berada dalam kemampuan kerajaan untuk melaksanakan. Selain itu, pelan pemulihan PMKS hendaklah diadakan dengan tumpuan khusus diberikan pada PMKS Bumiputera, utamanya yang terkesan teruk dengan pandemik COVID-19. Agensi-agensi sedia ada, Tuan Ketua, yang ditubuhkan untuk membantu usahawan Bumiputera termasuk institusi keuangan mestilah lebih giat menyediakan bantuan dan dana pada usahawan Bumiputera untuk bangkit dan mengekalkan daya saing mereka. Tuan Ketua, sektor kesihatan, pendidikan dan kebajikan sosial juga akan terjejas dengan rasionalisasi subsidi yang sedang pun dilaksanakan oleh kerajaan. Peningkatan peruntukan untuk sektor kesihatan pada 45.4 bilion adalah sesuatu yang baik, namun tidak boleh dinafikan isu kekurangan kaki tangan perubatan masih membelenggu. Di samping itu, peruntukan pendidikan juga wajar ditingkatkan, terutamanya dalam meningkatkan infrastruktur sekolah, termasuklah di kawasan luar bandar. Aspek kualiti pendidikan termasuk latihan guru, kemudahan pendidikan dan keperluan untuk beralih kepada pembelajaran digital mestilah diberikan perhatian yang serius. Jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar juga mesti dirapatkan. Prinsipnya, Tuan Ketua, semua rakyat di negara kita tanpa mengira perbezaan kaum, wilayah ataupun kelas pendapatan mesti berpeluang untuk mendapatkan akses kepada pendidikan percuma yang berkualiti. Sehubungan itu, saya sarankan supaya kerajaan mengkaji semula penghapusan subsidi pendidikan di sekolah berasrama penuh untuk golongan T15. Sudahlah, mereka ini terpaksa membayar harga petrol yang lebih mahal bermula tahun depan. Mereka juga terpaksa membayar lebih untuk pendidikan anak-anak di asrama penuh. Seeloknya, Tuan Ketua, hal pendidikan untuk anak-anak ini janganlah diganggu. Dasar memberikan pendidikan percuma sejak zaman Barisan Nasional dahulu pun pada semua lapisan rakyat yang diamalkan sejak dahulu mestilah diteruskan. Tuan Ketua, bercakap ini golongan maha kaya. Saya ingin nak bertanya pada Yang Amat Tambun, tadi dia ada di sini. Apa jadi dengan high value goods tax yang sepatutnya dilaksanakan pada tahun ini? Kita tak dengar apa-apa berita mengenainya. Adakah ditangguh atau dibatalkan? Sedangkan cukai jualan sebanyak 10% ke atas barangan bernilai rendah atau low value goods tax telah pun dilaksanakan sejak bulan Januari tahun ini. Ini seolah-olahnya orang miskin yang membeli barangan murah dikenakan cukai, orang kaya yang memberikan barangan mahal tidak dikenakan cukai. Ini agak dasar yang songsang. Saya juga ingin bertanya pada Yang Amat Tambun mengenai dasar gaji progresif yang telah diumumkan oleh kerajaan. Adakah ia akan dilaksanakan, ditangguh
atau tidak dilaksanakan langsung. Hal ini perlulah diperjelaskan. Mengenai belanjawan 2025 yang terbesar dalam sejarah, Tuan Ketua, saya mengingatkan bahawa belanjawan tahun ini 2024 pada asalnya berjumlah 393.8 bilion telah meningkat kepada 407.5 bilion daripada segi perbelanjaan sebenar. Jadi berkemungkinan juga perkara yang sama akan berulang pada tahun hadapan jika perbelanjaan negara tidak diurus secara berhemah. Saya juga ingin menyentuh tentang kenaikan harga barang makanan. Ini special yang memberikan pesan kepada semua golongan rakyat, terutama yang miskin Pak Guh, dan berpendapat rendah. minta luar sikit Pak Guh. Boleh? Ya, saya tertarik dengan apa yang diucapkan oleh Pak Guh berkaitan dengan pendidikan percuma. Untuk yang tidak balik terutamanya kepada T15. Cuma saya masih terngiang-ngiang ucapan yang dibuat oleh Ketua Pembangkang itu Tambun sekarang, yang mengatakan bahawa ketika mereka dapat kerajaan, mereka akan beri bukan saja pendidikan percuma, tu percuma, PPT yang dikecualikan, tapi ke mana? Apakah ini dinamakan ketimbang, kecing, tipu dan sembang? Terima kasih, Agung. Terima kasih, Yang Hormat. Saya fikir jawapan itu semua dapat tahulah bahawa banyak perkara yang sebelah sana mengumumkan tapi tidak dilaksanakan atau dibuat sebaliknya. Jadi ini menimbulkan banyak persoalan sama ada kerajaan yang ada pada ini berpegang teguh pada apa yang dijanjikan atau hanya nak kata orang manis di mulut. Ya? Jadi itu yang menyebabkan banyak pihak yang mungkin pada ini masih kurang yakin tentang apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Saya menyentuhkan tentang soal tadi, soal kenaikan harga barang makanan, dan saya nak cadangkan dan pernah pun dibuat dulu, iaitu satu tabung makanan dinamakan Fund for Food, mungkin 2 ataupun 3 bilion yang dapat dilancarkan sebagai pelan pengeluaran makanan secara besar-besaran sebagai cara untuk mengurangkan beban bahan makanan yang tinggi kerana sebahagian besarnya adalah diimport daripada luar negara. Tuan Ketua, keadaan rakyat di negara kita ini belum benar-benar selesa walaupun angka-angka ekonomi menunjukkan tren yang positif. Menurut kajian oleh Institut Penyelidikan Khazanah, pasca pandemik COVID-19 menyaksikan peningkatan isi rumah yang terjerumus ke dalam kumpulan miskin mutlak. Kajian ini mendapati isi rumah bandar adalah yang paling terjejas dengan peningkatan kemiskinan daripada 3.8% pada tahun 2019 kepada 4.5% pada tahun 2022. Perbelanjaan isi rumah juga mencatatkan peningkatan dengan sebahagian besar peruntukan pada 3 keperluan asas utama, iaitu perumahan, utiliti, makanan dan pengangkutan. Tuan Yang Ketua, saya rasa amat bimbang dengan dasar rasionalisasi subsidi yang sedia ada, yang saya cadangkan supaya dikaji dan teliti secara lebih teratur dan tersusun, kenaikan cukai SST, kenaikan tarif elektrik, kenaikan harga air dan pelbagai-bagai lagi yang telah pun menyebabkan ramai isi rumah di negara kita ini akan dan sudah pun terjerumus dalam gaung kemiskinan, dan perkara inilah suatu yang nak kita elakkan. Sekarang rakyat berhadapan dengan masalah bebanan yang agak berat. Rakyat dihumbankan dengan masalah yang bertimpa-timpa, dilonggokkan semua sekali. Bukan dalam satu tempoh yang sedikit, tapi satu tempoh yang segera. Dan kesannya kepada penduduk di dalam kita, tak kira siapa, Melayu, Cina, India, di bandar dan luar bandar, adalah amat membebankan. Sebab itu saya memberikan pandangan di sini supaya kerajaan bersikap lebih adil dan lebih prihatin tentang masalah rakyat yang ada dan berbuat sesuatu dengan lebih segera untuk membantu meringankan bebanan mereka. Terima kasih saya ucapkan pada Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.